Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada lecturer kami iaitu Yang Mulia Raja Iskandar bin Raja Halik kerana memberikan peluang kepada kami untuk membentangkan kes kajian kami iaitu sebuah mimbar di Masjid Abdul Rahman yang terletak di Pulau Gajah, Pekalai Cepa, Kelantan. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan kami ialah dari kumpulan The Infinite yang akan membentangkan kes kajian kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf bin Hassan, nombor matrik C19A0053. Hari ini saya dan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan tentang kajian yang kami semua jalankan. Kajian yang kami jalankan ialah berkenaan dengan mimbar Masjid Ar-Rahman. Seperti yang kita tahu, mimbar ni adalah satu tempat di mana imam duduk untuk menyampaikan khutbah, sama ada khutbah Jumaat, hari raya ataupun sebagainya. Mimbar ini direka khas atau khusus untuk melengkapkan keadaan masjid itu, di mana di setiap masjid, sama ada masjid besar ataupun surau, pasti akan terdapat mimbar. Mimbar ni telah wujud pada zaman Rasulullah SAW lagi, di mana Rasulullah duduk di situ untuk menyampaikan khutbah kepada semua jemaah yang hadir. Dan seperti yang kita sedia maklum, mimbar ini terdapat pelbagai jenis ukiran. Terdapat bermacam-macam jenis mimbar yang telah dihasilkan, sama ada yang klasik, yang moden ataupun sebagainya. Kami menjalankan kajian tentang mimbar Masjid Ar-Rahman kerana kami meletakkan beberapa objektif semasa menjalankan kajian terhadap mimbar di Masjid Ar-Rahman, seperti jenis ukiran yang digunakan, maksudnya ukiran dan jenis tangan seperti tulisan jawi, ayat Al-Quran dan sebagainya yang terdapat pada mimbar berkenaan, dan juga asal usul mimbar seperti ayat Al-Quran ataupun jenis-jenis tulisan berusul daripada mana, datanya daripada mana, dan pembentangan yang seterusnya akan dilakukan oleh ahli kumpulan yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya pergi ke penyataan masalah di mana mimbar ukiran tradisional pada hari ini tidak lagi dikenali ataupun tidak mendapat tempat nombor 1 dalam bahagian ukiran. Okey, dunia hari ini semakin moden menyebabkan ukiran tradisional semakin tergelam kerana adanya alat-alat teknologi yang semakin canggih, di mana ukiran juga boleh dibuat melalui teknologi dan melalui mesin, bukan lagi memakai tangan secara tradisional. Okey, namun oleh sebab itu juga generasi muda kini tidak mengetahui apa fungsi dan apa keistimewaannya ukiran tradisional yang ada pada mimbar, dan menganggap ianya hanyalah perhiasan semata-mata yang ada pada mimbar pada hari ini. Antara ukiran yang sentiasa kita tengok pada mimbar adalah ukiran ayat-ayat suci Al-Quran dan juga bunga-bunga yang cantik, yang sangat cantik dan juga menarik perhatian. Namun, generasi muda kini lebih mementingkan diri sendiri dan lebih cenderung kepada media sosial melalui alat elektronik seperti mana telefon pintar, laptop dan sebagainya, yang boleh melalaikan mereka, dan mereka lebih cenderung kepada perkara-perkara yang moden, tidak lagi lebih cenderung kepada benda-benda yang tradisional, yang sebenarnya benda-benda tradisional pada hari ini sudah semakin tenggelam daripada generasi muda. So, oleh itu ibu bapa haruslah memainkan peranan penting dalam mendidik anak bagi mengelakkan perkara-perkara seperti ini berlaku dalam kehidupan mereka di masa hadapan. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fahmi bin Zainuddin.
nombor metrik C19A0038. Jadi saya akan teruskan lagi dengan persoalan kajian. Persoalan yang pertama iaitu, apakah jenis ukiran yang terdapat pada mimbar di Masjid Ar-Rahman? Kedua, berapakah usia mimbar tersebut dan dari manakah asal-usul mimbar? Yang ketiga, apakah alatan yang digunakan dan berapakah jumlah pengukir yang digunakan untuk menyiapkan mimbar tersebut? Seterusnya, untuk objektif kajian, yang pertama iaitu mengenal pasti jenis ukiran yang terdapat pada mimbar di Masjid Ar-Rahman. Yang kedua, menganalisis usia mimbar dan asal-usul mimbar yang terdapat di masjid tersebut. Yang ketiga, mengenal pasti jenis alatan yang digunakan dan berapakah jumlah pengukir yang digunakan untuk menyiapkan mimbar tersebut. Seterusnya, untuk batasan kajian, kami telah memfokuskan pada satu tempat iaitu Masjid Ar-Rahman di Pulau Gajah, Kota Baru, Kelantan. Kami memilih masjid ini kerana ia sangat unik dan penuh dengan ukiran pada setiap kayu dan juga batu yang terdapat di Masjid Ar-Rahman. Kami memilih masjid ini kerana ingin mengurangkan pengeluaran kos dan kami mengalami sedikit masalah kerana kami terpaksa turun ke lapangan kajian pada musim COVID-19. Faktor lokasi kajian yang berdekatan dengan Universiti Malaysia Kelantan ke kawasan kajian yang memudahkan kami untuk pergi ke kawasan lapangan kajian. Kami meneruskan kajian dengan menggunakan kajian tentang mimbar tersebut dan melihat daripada pelbagai sudut mimbar tersebut. Kami juga telah melakukan pemerhatian awal pada 10 Mac 2020 dan diteruskan lagi dengan turun ke lapangan kajian pada 10 April 2020. Kami menggunakan kereta untuk pergi ke lapangan kajian. Jarak antara Universiti Malaysia Kelantan dengan tempat kajian lebih kurang 26 km dan mengambil masa selama 38 minit untuk sampai ke Masjid Ar-Rahman, Pulau Gajah, Kota Baru, Kelantan. Dengan kaedah ini, kami dapat menganalisis dan merumuskan dengan lebih mudah berkaitan dengan kajian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farhani binti Zaidi, nombor metrik C19A0762. Okey, saya akan menerangkan bahagian kaedah kajian. Bahagian kaedah kajian ini menerangkan seperti menemu bual dan kaedah keperpustakaan bagi menjawab persoalan-persoalan yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Seterusnya ialah kaedah temu bual. Pengkaji menggunakan kaedah temu bual di Kelantan. Menurut Kamus Dewan, temu bual membawa maksud pertemuan dengan seseorang untuk mendapatkan berita dan maklumat. Oleh hal yang demikian, hal ini berkaitan objektif kajian kami iaitu kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti ukiran kayu yang terdapat pada mimbar di masjid. Seterusnya ialah mengenal pasti usia mimbar dan asal-usul mimbar dan mengenal pasti jenis alatan yang digunakan dan berapa jumlah pengukir yang digunakan untuk membuat mimbar tersebut. Selain itu ialah rujukan perpustakaan. Rujukan perpustakaan juga digunakan dalam kajian ini. Kami juga menggunakan perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan Bachok. Rujukan yang kami cari adalah berkaitan dengan mimbar, alatan untuk membuat mimbar dan maklumat tentang mimbar yang terdapat di Malaysia untuk mengukuhkan lagi penerangan tentang kajian kami. Okey, seterusnya ialah kepentingan kajian. Hasil daripada kajian ini, pengkaji dapat mengetahui tentang jenis ukiran yang terdapat pada mimbar. Kajian ini dilakukan adalah untuk melihat keunikan mimbar pada zaman sekarang yang berbeza pada zaman dahulu. Ukiran yang terdapat pada mimbar adalah ayat-ayat Al-Quran, bunga-bunga serta mahkota. Seterusnya,
Kajian ini dilakukan adalah untuk menarik minat generasi muda yang kurang tentang pendedahan jenis ukiran yang terdapat pada mimbar. Jenis ukiran mimbar menggunakan kayu semakin moden semakin tenggelam. Hal ini kerana mimbar yang diukir menggunakan kayu kelihatan agak rumit dan lambat untuk disiapkan. Di samping itu, kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti usia-usia mimbar dan asal-usul mimbar. Terdapat juga masjid yang telah didirikan mempunyai usia mimbar hampir berpuluhan tahun. Masjid yang kami telah lewati ini hanya berusia baru 4 tahun. Selain itu, alatan yang digunakan dan jumlah pengukir. Seterusnya, alatan yang digunakan untuk membuat mimbar ialah kayu jati kerana ia menjadi penyeri dalam pembinaan masjid ini. Setiap ukiran yang dihasilkan dapat dilihat dalam pelbagai jenis motif dan reka corak yang menarik di mana mempunyai pelbagai maksud yang tersurat dan tersirat. Hasil seni ukiran menggambarkan tentang kehalusan hasil kerja tangan masyarakat Melayu yang perlu dititik beratkan kepada golongan generasi muda yang akan datang. Malah, pengukir yang membuat mimbar ini hanya 20 orang. Nama saya Lagu Dashnan, anak lelaki Kumar. Nombor kad matrik yang dibagi ialah C19A0171. Hari ini saya akan membentangkan tentang implikasi kajian dan kesimpulan. Implikasi kajian. Kajian ini mampu meningkatkan kesedaran masyarakat Melayu tentang warisan ini dan masyarakat lain pula boleh memperoleh ilmu tentang kepentingan mimbar. Antara implikasi atau kesan yang diperoleh daripada kajian tentang mimbar ialah pengaji dapat meningkatkan ilmu dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang mimbar. Mimbar dapat diberikan pengertian sebagai khatib membaca kutabah atau memberikan ceramah sebelum menunaikan solat. Mimbar juga digunakan sebagai medium berkomunikasi seperti berpidato atau memberikan ceramah. Selain itu, kajian ini juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial yang berlaku di negara kita seperti rasuah, kemiskinan, keruntuhan akhlak, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Masalah-masalah ini dapat dibendung dengan menyampaikan ceramah dan juga dapat melahirkan golongan masyarakat yang berdikari, mempunyai akhlak yang baik, sifat sidik dan sebagainya. Dari sudut falsafah, mimbar membawa maksud komunikasi syurga. Mimbar ini dilihat sebagai tempat untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan seruan agama Allah kepada umat Islam untuk menuju kedamaian. Sebagai kesimpulannya, pengaji berharap agar kajian yang dijalankan ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat terutama generasi muda masa kini. Hal ini disebabkan oleh remaja masa ini lebih terjebak dalam jenayah. Ceramah-ceramah yang diberikan mampu mengurangkan masalah-masalah yang berlaku di negara kita. Pengaji juga berharap supaya kajian ini diteruskan dengan pelbagai aspek supaya masyarakat lain juga boleh mengetahui dan memperoleh ilmu tentang agama Islam. Sampai itu sahaja daripada kami. Sekian.